Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina wa maulana Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam pengajian bulanan kita, membacakan riwayat hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sambung pembacaan kita pada muka surat 258 nombor 1. 258 nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang pertama Yahudi. Orang Yahudi mengetahui fakta-fakta tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab-kitab suci mereka, walaupun pendeta mereka mengingkari dan merahsiakan kebenaran fakta tersebut. Hanya sedikit sahaja yang jujur mengakui kebenaran dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ni kita membicarakan di antara keistimewaan ataupun pengetahuan umum tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama iaitulah orang Yahudi mengenali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih awal sebelum daripada baginda diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Yahudi ini siapa maklum? Orang Yahudi ini mereka dahulunya nama mereka adalah Bani Israel. Yang dinamakan Bani Israel ini adalah mereka-mereka yang mengikut Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Nah, zaman Nabi Musa dipanggil sebagai Bani Israel. Adapun nama Yahudi ini adalah nama yang terkemudian, iaitu ulama mengatakan nama Yahudi ini terkenal selepas daripada munculnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Jadi nama dia awal zaman Nabi Musa adalah Bani Israel. Yang kedua, selepas daripada zahirnya ataupun munculnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, maka mereka ini nama dia adalah Yahudi. Jadi Yahudi ini, kalimah Yahudi itu bukan daripada kalimah Arab, bukan daripada kalimah Arab, tetapi dia panggil ismul mu'rab, satu nama yang sinonim dan diguna pakai, dan seolah-olah dia tu seperti mana kalimah bahasa Arab. Baik, apa makna Yahudi? Ulama menyatakan Yahudi itu daripada kalimah hudun, ha waw dal. Hud makna dia apa? Yakni rujuk ataupun kembali, ataupun makna lain bertaubat, atau makna Yahudi. Dalilnya di dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Allah Ta'ala menyatakan pada surah Al-A'raf ayat 157, inna hudna ilaika, sesungguhnya kami wahai Allah, hudna ilaika,
kami kembali kepadamu, yakni kami bertaubat kepadamu, kami rujuk balik kepadamu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud ataupun makna kalimah Yahudi diambil dari kalimah hudun, membawa arti rujuk, kembali, taubat, insaf. Itu makna Yahudi ataupun daripada kalimah hud. Nah, adapun makna Yahudi dari sudut istilah, tadi dari sudut bahasa, dan adapun dari sudut istilah, ulama mengatakan adalah mereka-mereka yang mana daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Okey, keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik, bukan dia. Hiya diyanah al-Ibraniyin, adalah satu agama yang sudah ada pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ataupun mereka ini lebih dikenali sebagai al-asbab, ataupun cucu cicit keturunan daripada Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Lepas daripada itulah datangnya ataupun kita kata kepercayaan, pahaman-pahaman ini mula timbul. Jadi nama mereka hak dulu-dulu Bani Israel pun boleh juga. Nah, Bani Israel semenjak zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Baik maklum. Dan kitab mereka ataupun pegangan mereka orang Yahudi ini At-Taurah, kitab Taurat. Taurat ni turun kat siapa? Taurat ini turun kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ataupun dipanggil sebagai Al-Ahdul Qadim, perjanjian lama. Nah, bila mana datang Nabi Allah Isa, maka turun pula Al-Injil yang dipanggil Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Jadi pegangan ataupun kitab suci bagi orang Yahudi adalah Al-Ahdul Qadim, iaitu At-Taurah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Baik, nama-nama lain bagi Yahudi. Yahudi ni banyak nama. Nah, banyak nisbah yang diberikan kepada mereka. Yang pertama, Al-Yahud. Saya tulis di papan putih maklum salin di buku. Ni pasal nak habis kitab dah ni. Ya. Baik. Yang pertama adalah Al-Yahud. Okey. Yang kedua dipanggil Al-Ibriyun ataupun Al-Ibraniyun. Yang ketiga Ibriyin. Ibriyun Ibraniyun, Ibriyin, Ibriyina, betul. Ataupun Banu Israel ataupun Bani Israel pun boleh juga. As-Suhyuniyun, lagi nama apa? Kaum Musa. Jadi ini di antara nama-nama bagi Yahudi. Tapi yang sinonimnya Yahudi lah. Okey, baik. Al-Yahud, maksud dia apa dia? Al-Yahud adalah ini nama yang memang selalu disebut-sebut. Mereka ini orang Yahudi. Satu. Yang kedua, Al-Ibriyun. Al-Ibriyun. Sebab apa dinamakan Al-Ibriyun? Satu, mereka menyatakan bahawasanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam melintasi laut. Nabi Allah Ibrahim melintasi laut daripada Iraq menuju ke Al-Kan'aniyin, satu tempat, yakni dia tempat Nabi Ibrahim di Iraq. Lepas tu berhijrah, berpindah ke
Al-Kan'aniyin, maka terpaksa merentasi satu laut. Jadi ibrun, abbara maksudnya melintasi, melewati. Maklum sehari nak balik pi ke mana? Nak pi ke Tanjung Georgetown, maklum akan naik apa? Akan naik jambatan. Maka bila naik jambatan tu, maka dia panggil apa? Abbara. Ibrun, melintasi, melalui. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melintasi satu laut, satu tempat daripada Iraq menuju ke Al-Kan'aniyin. Baik. Yang seterusnya dinamakan juga Al-Ibriyun ataupun Al-Ibraniyun adalah nisbah kepada salah seorang daripada datuk Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Salah seorang pada keturunan Nabi Ibrahim yang ke atas, nama dia adalah Ibrun ataupun Abir. Baik. Yang ketiga, ulama mengatakan juga dinisbahkan dengan Al-Ibraniyun ataupun Al-Ibriyun adalah golongan-golongan Yahudi ini. Pok-pok ni mereka banyak ar-rihalat, banyak mana? Mereka banyak berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat, satu tempat ke satu tempat. Dia tak statik duduk di tempat-tempat yang tertentu. Baik, yang seterusnya Banu Israel, mereka ini adalah nisbah kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Nisbah kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Kerana kalimah Israel itu dia merangkumi dua kalimah. Yang pertama Isra, yang kedua Il. Israel. Baik. Isra satu kalimah, Il satu kalimah. Isra makna Isra maksudnya abdul, hamba. Il Allah. Ini dalam bahasa mereka. Jadi kalau main bahasa Arab nama apa? Abdullah, hamba Allah. Nabi Yaqub hamba Allah ke bukan hamba Allah? Hamba Allah. Maka dalam bahasa mereka Israel, hamba Allah. Esok kot dalam kampung Pelik ada nama anak saya Israel. Kena tembak mampus budak tu. Pasal apa? Pasal tak tahu makna apa. Jadi kita mengaji, kita tahulah. Oh, makna Israel ni makna dia hamba Allah. Mikail pun sama juga. Israfil pun sama juga. Jibril pun sama juga. Israel. Nama apa? Nama saya Ustaz Israel. Esok tengok polis duk tunggu, bukan kes SOP, kes Israel nak main mengajak di Raudatul Ulum. Maklum ngaji habis sirah kata apa? Kat ustaz tu nama apa? Israel. Dia kata hapi dah. Duk tak mana? Duk di kampung Pelik. Rumah dia hak mana? Kembang dengan surah tu rumah dia. Besok pagi orang main duk kepung rumah dia. Pasal apa? Depa duk sangka Israel duk dalam rumah. Makna Israel tu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang seterusnya As-Suhyuniyun. As-Suhyuniyun ini dinisbahkan juga nama bagi mereka kerana di Palestin ada satu bukit namanya Suhyun. Suhyun, satu bukit nama Suhyun. Suhyun ni satu bukit di Palestin. Dan bukit ini adalah di antara tempat yang suci bagi mereka, bagi orang Yahudi, maka dinisbahkan dengan Suhyuniyun. Mereka-mereka yang memuliakan bukit Suhyun. Yang kelima, di antaranya nama mereka kaum Musa. Kaum Musa, yakni mereka yang dahulunya mengikuti Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Dan nama yang keenam bagi mereka, nama yang keenam bagi Yahudi adalah Ahlul Kitab. Ahlul Kitab pun termasuk juga Yahudi. Ini disebutkan oleh ulama tafsir bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran Ahlul Kitab. Ahlul alladzina atainahumul kitaba, dan mereka-mereka yang kami berikan Alkitab. Siapa mereka di situ? Termasuklah Al-Yahud wan Nasara, orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Pasal apa mereka dinisbahkan juga Ahlul Kitab?
Kerana ulama mengatakan orang Yahudi pun diberikan kitab samawi, yakni At-Taurah. Adapun orang Nasrani, Kristian dahulu pun diberikan kitab samawi, iaitu Al-Injil. Maka mereka termasuk dalam kalangan ahlul kitab. Tapi kata pengarang rahimahullahu taala, mereka merahsiakan. Mereka merahsiakan apa yang terkandung di dalam kitab mereka, yakni kitab At-Taurah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, yang mana diceritakan dalam kitab Taurah itu tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu di dalam Al-Quran surah Ali Imran, kalau maklum tengok dalam surah Ali Imran ayat 180. Ayat 180. Saya tengok maklum. Kita bukan duk ingat sangat. Hafal lupa itulah. Kan Melayu mudah lupa, tu Arab pun lupa. Surah Ali Imran ayat 180, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Surah Ali Imran ayat 180. Allah Ta'ala sebut wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kamu menyangka mereka-mereka yang kaya raya, yang diberikan harta oleh Allah, lalu mereka bakhil dengan harta mereka itu sebenarnya baik. Maksud dia Allah Ta'ala nak bagi kat kita mudah faham. Wahai orang kampung pelet, jangan duk tengok orang hak kaya, reta meredak banyak, tanah banyak, duit banyak, tang mana tak ada duit, semua duit dia, tang mana tak ada peranggan tanah, semua peranggan tanah dia. Disebabkan harta yang Allah bagi banyak tu, bahkan dia kedekut. Kita tengok dia banyak reta, selalu orang hak banyak reta ni kedekut. Tapi tak banyak, pahanggi molek lah tu, tak kata-kata apa. Selalu orang yang banyak harta ni kedekut. Jadi dia Allah nak ajak kita ni, Allah nak ajak kita, wahai orang beriman, kamu tengok dia harta banyak, kereta besar, rumah besar, tanah ni semerata kampung ada tanah, tapi disebabkan harta tadi tu sifat dia kedekut, kamu jangan duk sangka dia banyak harta dengan perangai kedekut tu benda tu baik bagi dia. Jangan. Tapi Allah Ta'ala menyatakan bal huwa syarrul lahum, ketahuilah dengan sifat kedekut walaupun banyak harta, Allah Ta'ala kata ketahuilah benda tadi ni, harta yang banyak itu adalah benda yang buruk bagi dia. Banyak dah malu orang kaya kedekut, Allah tak tu nak royak dia. Banyak tak? Banyak orang yang harta dia melimpah ruah tapi kedekut. Tetapi tidak ke semua orang kaya itu kedekut. Ada yang murah hati, ada yang tak apa nak baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi peringatan bal huwa syarrul lahum, sebenarnya keadaan dia yang banyak harta tapi kedekut tu benda buruk bagi dia. Baik, apa maksud benda buruk di sini maklum? Yang dimaksudkan syarrul lahum, Allah Ta'ala kata benda tu buruk bagi dia. Yang pertama ulama menafsirkan, kita buka dalam tafsir Al-Azhar pun ada, dalam tafsir Ibnu Katsir pun menyatakan sedemikian. Makna keburukan di sini dia, yang pertama dia banyak harta tapi dia tak ambil manfaat daripada harta dia di atas muka bumi Allah Ta'ala. Duit banyak, tanah banyak dan sebagainya, dia tak guna kekayaan yang Allah bagi untuk kebaikan diri dia. Ini orang hak celaka, na'udzubillah. Yang kedua, makna buruk di sini pada maklum, makna buruk di sini sudah semestinya mendapat azab di hari akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
Maksud keburukan di sini adalah kata ulama tafsir dia akan mewarisi sifat-sifat yang tidak baik disebabkan sifat bakhil dia tu. Tak cukup dia kedekut saja. Kedekut dia tu satu bab dah. Daripada sifat kedekut dia akan lahirkan sifat-sifat yang lain. Di antaranya Di antaranya yang pertama akan menghilangkan sifat kasih sayang dalam diri dia. Makna apa kasih sayang tang ni maklum? Dia akan buat apa sahaja yang penting benda tu jadi milik dia. Sebab orang kedekut ni maklum, dia ni jenis suka hak bukan milik dia akan jadi milik dia. Duk kejar sehinggalah dia kena buat benda yang zalim pada orang, dia akan buat juga. Hak penting jadi hakku. Pengalaman ni maklum, Tok Wan saya meninggal. Tok Wan belah mak meninggal. Bila meninggal dia maklum, tanah rumah dia tu luas. Rumah orang dulu-dulu di luas. Tok-tok kita dulu di luas. Dia boleh duit padi, dia katok, dia tabah. Pasal ni cucu kenjah no. Cucu dia ada 40 orang. Cucu hak nombor 2 saya. Hak paling handsome sekali dalam 40 orang tu saya lah. Kan? Dulu dia bela itik kat 1000 ekor. Meninggal dah 5 tahun dah. No? Lepas tu maklum meninggal 5 tahun dah. Tak sampai juga. No? 4 tahun. Bila meninggal maklum tak apa. Kembang dengan rumah tok tu tok menekan. Tok Ndok pergi. Tok Ndok ni saya duk jaga lembu dia dulu. Balik kampung saya jaga lembu dia. Sebab tu kita suka kerja-kerja hak belemuh ni penat. Jadi kalau maklum jumpa saya di market duk pakai belemuh tu ada batal dah tu. Kan? Tadi kita pergi menega di mana di sekolah tu tak ada kerja apa menega. Mentara sekolah nak buka kita menega dua-dua apa semua pakai biasalah pakai belemuh. Kan? Pergi kedai makan depa tengok atas buah. Anak cikgu Jah pun tak perasan. Pergi rumah makan bihun sup dah ni. Lah, dia kata ustaz main mana? Saya kata minta maaf lah belemuh sikit kalau tak kenal. Pasal apa? Pasal duk buat kerja di sekolah. Tak apalah, cerita belemuh tu bab lain lah. Lepas daripada meninggal dia belum ni habaq kata orang ni, walaupun kita kata mai keturunan hak sama dengan harta ni jangan buat mereka mai. Picek di pejabat tanah maklum rupa-rupanya tanah hak rumah Tok Wan kita ni daripada anak hak sulung sampai anak nombor 10 cucu menterbit 40 orang dah. Tengok di pejabat tanah ni maklum nama Tok Wan tak ada. Nama Tok Wan kita tak ada. Nama siapa? Depa pi ambil anak menakan pi tukar nama. Anak menakan pi tukar nama. Jadi nak campur rumah Tok Wan saya dengan rumah Tok menakan tu maklum muhung kira 20 biji rumah boleh buat. Kau nak sembang kemas ni. Nah, luah mana ustaz? Luah dia saya rasa saya lah dari Raudatul Ulum ni sampai jalan besar depan rumah kita noh, jalan depan rumah Bang Man noh. Luah dia lagu tu. No? Satu semua tu ditukar atas nama mereka yang tidak sepatutnya. Soalan dia, macam mana nama ni boleh tukar? Faham dah belum? Macam mana nama ni boleh tukar? Nah, mesti kena ada pewaris dia yang kita kata kalau ikut law dia, mesti kena ada orang yang bersangkutan dengan Tok Wan saya. Tetapi nama Tok Wan tak ada bang satu habuk, hanya nama mereka di pihak sana sahaja. Hari ni yang duduk di rumah tu pak makan saya, jaga Tok Wan saya, jaga tok saya. Okey, ada rumah banglo. Tok Wan buat rumah banglo. Banglo cara orang tua-tua lah, tapi luas lah banglo lah cerita dia. Hari ni mereka nak halau pak makan dengan tok mak makan depa sendiri. Nak halau mak makan dan sepupu depa sendiri keluar daripada tanah tu. Sedangkan tanah tu adalah yang dibeli oleh Tok Wan saya. Nampak dah belum? Nak habaq kata apa? Ini perangai manusia. Dia tak kira adik-beradik, dia akan hilang kewarasan, dia tak kira dah hang siapa, hak penting aku dapat. Ni hak Allah Taala sebut tu jelas sangat-sangat dah. Sebab itu kita banyak kata ke tak banyak kata ke, walaupun tanah sekangkang kera,
pastikan ada hitam putih pada siapa yang kita bagi, pada siapa yang kita wakafkan. Itu perlu dijelaskan sebaiknya. Habis dekat tu. Jadi kata ulama, yang pertama, orang yang bakhil dia mewarisi sifat apa? Tidak ada kasih sayang. Ni na'udzubillah. Yang kedua, di antaranya orang yang bakhil ini, kata ulama, dia akan buat benda yang menzalimi orang lain. Macam mana hak kita sebut tadi. Sebab apa? Kerana sifat orang bakhil itu akan mewarisi benda-benda yang tidak baik. Na'udzubillah. Baik. Dalam ayat ni juga Allah Ta'ala menyatakan orang-orang yang bakhil. Siapa orang yang bakhil di dalam ayat ini? Yang pertama, ulama sebut yang dimaksudkan dengan orang yang bakhil dalam ayat ini adalah orang yang enggan mengeluarkan zakat. Ini orang bakhil. Dan mereka ini sudah semestinya akan diazab oleh Allah sekiranya tak bertaubat. Yang kedua, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna orang bakhil dalam ayat 180 surah Ali Imran adalah ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Pasal apa mereka ini dinamakan orang bakhil? Kata Ibnu Abbas, mereka menyembunyikan kebenaran tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka cerita Muhammad Rasul akhir zaman akan mai, dia bawa sekian-sekian punya berita, dia bawa macam ni, dia punya pembawaan dia, agama dia, kepercayaan dia, maka sudah semestinya kaum mereka akan ikut apa yang ditulis, apa yang disebut oleh Allah dalam Taurat, dalam Injil, akan meninggalkan pendeta-pendeta Yahudi dan juga Nasrani. Maka disebabkan ketakutan itu, mereka sembunyi dan mereka mengatakan bahwasanya kamu kena ikut kami punya pandangan, kami ni ahlul kitab, kami faham apa yang Allah Ta'ala sebut. Dalam waktu yang sama menyembunyikan kebenaran. Jadi dalam ayat ini juga Allah Ta'ala nak bagi tahu siapa-siapa yang ada pengetahuan, walaupun tak banyak ada pengetahuan, maka dilarang bagi dia menyembunyikan ilmu tersebut. Dilarang, haram hukum dia. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW pun, di antara golongan yang terawal akan diazab oleh Allah adalah orang yang alim, yang ada ilmu tetapi menyembunyikan ilmu dia. Jadi sama-sama maklum, kita berkongsi dengan kawan-kawan kita walaupun tak banyak, yang penting ada juga yang kita sampaikan. Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi yang memeluk Islam. Abdullah bin Salam ni dulu Yahudi, di antara golongan-golongan yang tak beriman dan akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata apa? Aku lebih banyak mengenalnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada mengenal anakku sendiri. Makna kata dalam kitab mereka memang cerita jelas sungguh tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, mengapa? Dia menjawab, kerana aku tidak ragu-ragu lagi bahawa Muhammad seorang Nabi. Adapun anakku boleh jadi ibunya tidak jujur. Lalu Umar mencium kepalanya. Cium kepala apa? Cium kepala Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Yang kedua, Nasrani, yakni Kristian lah. Ayat 146 dalam surah Al-Baqarah terdahulu menjelaskan bahawa orang Nasrani mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang kita baca tadi itulah juzuk yang kedua. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Baik. Al-Imam Al-Hafiz Abu Nu'aim dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Dalailun Nubuwah makna dia dalail daripada kalimah dalil. Dalail daripada kalimah dalil. Apa makna dalil? Dalil makna dia bukti. Dalil ni singular. Dalail.
Dalailun, maksud dia plural. Orang mengaji BI bahasa Arab pun mengaji pula ni. Nah, dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Itu maksud dia. Menyebutkan kisah yang diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Jubair bin Mut'im ni maklum sahabat pembesar Quraisy yang memerintahkan seorang lelaki yang namanya Wahsy. Nah, dia dulu bukan Islam. Dia ni nak balas dendam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu dalam peperangan Uhud. Perang Uhud dia perintahkan Wahsy. Wahsy ni siapa maklum? Seorang lelaki berkulit hitam daripada Ethiopia, Habasyah. Ethiopia noh. Dia ni kulit hitam. Jubair bin Mut'im pasal apa? Dia upah Wahsy untuk membunuh Nabi SAW kerana dia nak balas dendam atas kematian saudaranya dalam peperangan Badar. Dalam perang Badar, beradik-beradik dia ada yang meninggal. Pak menakan dia meninggal dunia, terbunuh dalam perang Badar. Maka dia menanam hasrat nak balas balik. Maka akhirnya dalam perang Uhud, dia perintahkan Wahsy untuk bunuh Nabi SAW. Dia marah. Sebab apa? Disebabkan tentera Muhammad lepak menakan dia meninggal. Akhirnya dalam perang Uhud itu Wahsy kerja dia hanya attack Rasulullah SAW. Tak payah attack orang lain. Dia Rasulullah ya. Tiba-tiba Wahsy ni dalam perang Uhud dia duduk selindung belakang batu yang besar. Dia duduk usah belakang batu. Dia tengok satu orang lelaki yang pakai topi besi dan atas kepala dia tu ada bulu. Macam kita tengok cerita perang Cina kan, panglima dia pakai bulu atas kepala. Ni mau panglima apa? Antara yang pakai itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, pak menakan Nabi SAW. Jadi bila mana dia tengok saja, maka ketika itu dia menyangkakan bahawasanya itu adalah Muhammad SAW. Dan hari ni Muhammad boleh habuan hari ni. Bila mana Hamzah mendekati kawasan yang dapat disampai oleh Wahsy, bila sampai saja Wahsy keluar pada belakang batu, akhirnya dia membunuh siapa? Membunuh bapa saudara Nabi SAW, gugur syahid Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu wa ardah. Baik. Akhirnya maklum sampai satu ketika Wahsy ini bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dan Wahsy takut apa? Dia takut Nabi balas balik dia. Nabi jumpa dia, Nabi tanya dia, wahai Wahsy, bukankah hang dulu yang bunuh pak menakan aku? Dia kata, of course lah saya. Dia kata, saya lah bunuh. Maka ketika itu Nabi SAW memaafkan Wahsy, dan akhirnya Wahsy memeluk Islam atas akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, dia pun masuk Islam juga. Dalam kitab Dalailun Nubuwah menyebutkan, diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, yaitu ketika sibuk orang membahaskan tentang kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika itu berada di Makkah Al-Mukarramah. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu musafir dari Makkah ke Syam untuk berniaga. Sebaik sampai di Syam, seorang padri bertanya kepadanya, kamu berasal dari Makkah? Padri di sini ahlul kitab daripada kalangan Nasrani, Kristian, yakni yang beriman dengan apa? Beriman dengan Injil, yang Allah turunkan kepada Isa alaihi salatu wassalam. Jawab Mut'im, ya. Di sini maklum dia nak ajak kat kita, kalau tak kenal orang di tempat tersebut, tanyalah orang di tempat tadi ni. Padri ni dia bukan daripada Mekah, tapi dia tanya orang daripada Mekah tentang seorang manusia yang memang duduk di Mekah. Faham kita ni? Jangan kita tak kenal pun.
Duk mana? Duk Amerika. Kenal tak Pak Long duduk di Washington tu? Boy, tanya tak apa? Tanya kawan hak duk main Facebook dengan kita. Dia kenal? Obat tak kenal Pak Long tu. Begitu juga hal keadaan kita nak kenal seseorang, tanya orang hak rapat dengan dia. Jangan tanya orang tu pun kaki duk maki ke mana tu. Tanya orang yang dekat dengan dia. Kita nak tahu satu-satu pusat pengajian, wujud ke tak wujud. Di Kampung Pelek mereka kata ada pusat tahfiz, betul ke? Tanya orang hak Kampung Pelek tu, betul ke tempat apa ada pusat tahfiz, betul ke? Kita kata betul. Tang mana? Hak cikgu tu seorang, lepas tu hak Ustaz Muhammad seorang. Maksudnya ada dua, betul lah, betul. Depa kata ada satu lagi tu, ada depa duk mengaji malam-malam tu, hak orang mengaji, orang terbuka, Raudatul Ulum ada. Ada, sungguh-sungguh ada. Patut tanya gitu. Jangan tanya orang tu pun tak tahu. Kan? Tapi kalau duduk dalam Kampung Pelek, tak tahu kata ada pusat pengajian ni, alamat kata pendek umur lah. Kan? Tak ada pusat. Tak biasa dengar pun. Ni kompom lah ni, hak jenis duduk dalam kubur naik pula. Jadi apa? Orang hak jenis tak ambil kisah hal keliling, maka ni cukup teruk punya orang. Sampai tak kenal siapa ni. Pusat tahfiz bukan ada ke? Saya tahu kedai makan kambing ni ya. Hak jenis ni memang kerja duk sumbat perut dia. Dia tak kira apa dah. Ada tahfiz ke, tak ada tahfiz ke, tahfiz terbakar ke, tahfiz nak melingkup ke, dia tak kira dah. Hak penting perut dia saja. Maka tanya orang yang dekat dengan dia. Ni adab yang diajar oleh agama kita. Lalu padri itu membawa Jubair bin Mut'im masuk ke dalam sebuah gereja yang dipenuhi patung-patung. Padri bertanya, adakah ada di antara patung-patung ini yang sama wajah seperti Muhammad? Jubair berkata, tidak ada. Dia dibawa pula ke dalam sebuah gereja yang lain, lebih besar dan lebih banyak patung. Ketika itu Jubair terperanjat kerana ada patung yang serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi rupa dan badan baginda. Di tumitnya ada patung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Padri bertanya, adakah ada di antara patung di sini sama seperti Muhammad? Ya, ada, jawab Jubair. Padri berkata, tunjukkan kepadaku. Jubair radhiyallahu anhu menjawab, aku tidak akan menunjukkan, melainkan engkau yang dahulu menunjukkannya kepadaku. Dia bawa pergi satu gereja, dia pada buat patung, banyak patung-patung, ukiak muka kau ni. Maka tanya padri ni, wahai Jubair, ada tak dalam banyak patung-patung ni muka macam Muhammad? Dia kata tak ada. Pergi pula gereja hak nombor 2, hak lagi besar, lagi banyak patung. Maka ketika itu ditanya kepada Jubair, kepada sahabat Jubair ni, lalu tanya, wahai Jubair, ada tak patung hak muka macam Muhammad? Jubair kata, ada. Tunjuklah kat aku mana. Dia kata, aku takkan tunjuk kat hang, melainkan hang yang tunjuk dulu. Hang yang tunjuk dulu. Maka pada ketika itu padri itu menunjukkan dahi patung tersebut dan berkata, ini Muhammad, dan di belakangnya Abu Bakar As-Siddiq. Cerita ini jelas menunjukkan bahawa orang Kristian mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hafiz. Al-Hafiz ini bukan Al-Hafiz hafal Quran tu. Dah. Al-Hafiz di sini adalah salah satu daripada gelaran kepada ahlul hadis, ulama hadis. Al-Hafiz, Al-Hakim, Al-Hujjah. Al-Hafiz ni nama duduk depan dulu. Contoh, Ustaz Muhammad Aiman Al-Hafiz. Ni duduk belakang Al-Hafiz dia. Tapi kalau Al-Hafiz Ustaz Muhammad Aiman, ni kira lain pada orang, memang tak ada lagi dalam Malaysia. Apa makna Al-Hafiz? Bila Al-Hafiz duduk belakang, orang yang hafal Quran. Tak ada. Tapi kalau Al-Hafiz Muhammad Aiman, mudah-mudahan tak tahulah jadi gedak pasal pakai makeput dulu lah.
Makna apa al-hafiz ni? Makna dia orang yang menghafaz 100,000 dan lebih dari 100,000 hadis Nabi SAW. Ada tak zaman kita? Barangkali ada tapi tak banyak. Belah Arab ada lah. Nah, yang ada belah kita acah-acah al-hafiz. Konon-konon dia ulama hadis. Ngaji hadis baru 2 tahun PhD. Kan? Jadi bukan al-hafiz. Takat doktor boleh. Nah, al-hafiz tak ada lagi di Malaysia ni. Nah, baik. Jadi al-hafiz, al-hakim, al-hujjah. Ya. Al-hujjah, al-hakim, al-hafiz. Al-hafiz 100,000 ke atas. Al-hakim 300 ke atas. Al-hujjah 700 ke atas. Antara yang termasuk dalam al-hujjah antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali. Ulama mengatakan menghafaz lebih 1 juta hadis Nabi SAW. Nah, adapun al-Imam al-Bukhari tak sampai al-hujjah, tak al-hakim saja. Nak sampai dah al-hujjah tu, tapi tak sampai. Imam al-Bukhari tak 600,000 hadis ya. Nampak tak? Tapi ada orang hari ni mengatakan al-Imam al-Bukhari tak betul. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Macam mana dia kata Imam Bukhari tak betul, sedangkan Imam Bukhari 600,000 hadis dia dapat. Lebih dah. Kita al-hafiz ni pun tak boleh. Al-hafiz hak belakang pun tak ada. Subhanallah. Makna kata apa? Sombongnya orang di akhir zaman menempelak ulama-ulama yang diiktiraf oleh dunia. Nah, jadi kita jangan sombong, ilmu kita tak banyak mana. Baik. Jadi al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari syarah ke Sahih Al-Bukhari. Bahawa Abu Sufyan ni sahabat Nabi SAW. Akhirnya masuk Islam ketika menghadap Herakles ataupun Raja Rom. Raja Rom mengeluarkan sebuah peti emas dikunci dengan kunci emas. Ketika peti itu dibuka, Abu Sufyan melihat di dalamnya kain sutra dan gambar-gambar Nabi di atas kain sutra tersebut bermula daripada Nabi Adam alaihissalam. Gambar terakhir adalah gambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya, Ustaz, betul ke ada gambar Nabi-Nabi sedangkan lama bila ribu-ribu tahun punya no? Maka jawapan dia insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan sebut apakah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang gambar para Nabi dan juga para Rasul alaihimussalatu wassalam. Pada kita duk fikir betul ke ada ni? Betul ke ada ni? Kamera ada ke dulu ni? Siapa you tukang lukis? Nah, macam mana boleh duduk kat Raja Rom dan sebagainya? Jadi ini perlu kepada penelitian dan perlu kepada rujukan yang lebih tepat. Nah, jadi insya-Allah pertemuan kita akan datang bila 31 hari bulan. Nah, hujung bulan kan? 31 hari bulan insya-Allah kita akan baca nombor 6 sampai habis dan tu malam kita akan khatam pada malam tersebut insya-Allah. Dan pada bulan Ogos kita akan sambung bacaan kitab baru kita, iaitulah Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi SAW yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah satu kitab tu lebih kurang RM30 kot, tak silap saya. Cetakan yang elok, kulit keras. Maklum belilah maklum. Ada hak Rumi, ada hak Jawi. Jadi nak pakai hak Rumi ke hak Jawi? Tanya siap-siap. Hak Rumi saya ambil cetakan Jakimnya. Cetakan Jakim senang. Ada cetakan Jakim ada. Hak terbarunya. Dia ada 5 jilid hak Jakimnya tu. Nak habis 1 jilid tu tak tahu lah bila.
Kan dia ada hadis, keterangan hadis. Hadis, keterangan hadis. Jadi di samping kita baca hadis itu, huraian di bawah tu pun ada. Jadi yang apa-apa yang kita tambah, kita tambahlah. Mungkin dalam kitab tersebut hanya ringkasan kepada huraian yang lebar. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan hadis itu kita akan selit-selit masuk. Jadi maklum boleh tengok akak-akak ke, ayah-ayah ke, boleh google dalam Facebook, dalam ni tekan tengok Riyadhus Shalihin cetakan Jakim. Riyadhus Shalihin cetakan Jakim. Lagu ni Abang Din. Yang ni yang Rumi, yang ni yang Jawi. Yang Rumi pun ada. Betul. Jadi dia ada matan hadis, makna, huraian hadis bawah. Tapi secara ringkas. Jadi saya akan belilah, mungkin saya akan beli dulu awal 20 lah. Yang Rumi 10, yang Jawi 10. Rumi, Jawi. Saya akan beli 2 lah, Rumi dengan Jawi. Senang. Jadi insya-Allah kita akan baca kitab tu pada bulan Ogos. Kita buka kitab baru selepas kita dah selesai yang ni insya-Allah. Dan saya akan rujuklah kepada kitab-kitab yang berkaitan dengan syarah Riyadhus Shalihin. Antaranya kitab Nuzhatul Muttaqin ada 4 jilid syarah Riyadhus Shalihin, dan kitab Dalilul Falihin juga syarah pada Riyadhus Shalihin. Kita akan himpun dan kita akan hurai, buat tambahan kepada huraian dalam kitab tersebut insya-Allah. Jadi seronok mengaji sirah dan hadis Nabi. Pasal apa? Banyak kali kita boleh selawat atas Nabi SAW. Kalau duk saja duk buka pelan pakai tak mati dah, Allahumma salli ala Muhammad, pakai muhung pik gitu ya kan. Tapi kita baca hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Ada juga masa kita selawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mungkin saya akan cuba dapatkan 30 hari bulan malam tu, insya-Allah saya akan cuba dapatkan kitab Riyadhus Shalihin tu. Jadi ibu-ibu bawalah duit pada tu. Bawa siap-siap. 30 ringgit tak silap saya, lebih kurang itulah. Tak sampai 35 ringgit insya-Allah. Jadi kita start baca kitab kita ni maklum. Dalam saya punya catatan saya ni bulan 3 2016 kita akan habis insya-Allah 31 hari bulan. Masih lagi dalam hari-hari raya Qurban, raya kedua Sabtu, raya kedua. Baik, yang seterusnya maklum khutbah raya hari raya lah. Takkan khutbah raya kedua kan. Khutbah raya hari Jumaat, khutbah raya hari Jumaat 8.30 pagi. 8.30 pagi. Orang tanya, ustaz nak kena mayang Jumaat tak? Kena mayang Jumaat. Jangan tak mayang Jumaat. Ada hak raya dia kata pakai qadha terus, jamak terus dengan mayang Jumaat. Banyak cantik dia. Jadi dapat 2 kelebihan, mayang Jumaat pun dapat, mayang raya pun dapat. Jadi insya-Allah sama-sama kita penuhkan ruang di surau ke di masjid Kampung Pelek pun sama, supaya kita dapat menunaikan solat secara berjamaah insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab.